Maksudnya dia satu medium yang kita susah nak kawal dan ianya berada di bawah Communication and Multimedia Act atau Komunikasi and Multimedia. So selalunya under Act ni, Suruhanjaya yang saya sebutkan tadi akan menerima aduan tentang illegal content. So bila mereka menerima aduan tu, barulah mereka Suruhanjaya ni akan mengambil tindakan untuk ban kan filem dan semua ni lah. Dan ianya selalunya berada di bawah content code. Tahu tak, kita untuk content creator macam Priya sendiri kan, sebenarnya anda semua di bawah guideline content code. Kita selalu dengarkan daripada sekolah rendah, daripada kecil-kecil semua ada kereta terbang pada tahun 2020. Tapi tunggu, mana kereta terbangnya? Yang ada Menteri Terbang. So hari ini kita akan borak tentang cerita Menteri Terbang sebab baru-baru ni KDN baru saja mengharamkan tayangan filem Menteri Terbang di mana-mana platform di Malaysia. So hari ni kita ada guest kita iaitu Zack. So hi Zack, boleh tak kenalkan diri sikit? Hai, Assalamualaikum. So my name is Nur Fatih Zati, boleh panggil Zack je. Sekarang tengah study third year, completed third year dekat UIA dalam jurusan Sarjana Muda Undang-Undang LLB. Alright. So kita pergi pada the first question lah, which is kita punya topik, kalau nak senang faham, is pendirian kerajaan terhadap filem Menteri Terbang. Okay. The first question is kita pergi lighter sikit lah. So dah tengok ke filem Menteri Terbang? Dah, of course. Tapi jangan cakap tengok dekat mana semua. Okay. Dia censor, tak boleh cakap. Okay. Yes. So what's your opinion filem tu? Okay. So first of all, overall, I nak sentuh sedikit tentang filem. Filem ni sangat penting sebab dia merupakan satu wadah atau medium yang boleh mengajar kita sesuatu. Contohnya macam perpaduan kaum, keharmonian, dan tipulah kalau kita masa kecil pun kita akan terikut-ikut dengan apa yang kita tengok, right? Betul. Macam contoh filem, cerita kartun. Saya tak tahu apa ya, tapi saya dulu suka tengok Power Rangers. Oh my god. Yeah, so I have a brother, so dia macam selalu ajak I tengok benda situ. Tapi untuk filem-filem yang berat, agak kita kena pantau lah kan anak-anak untuk tengok. Betul. Jadi itu overall tentang filem. Jadi berbalik kepada filem Menteri Terbang, sebenarnya saya ada views saya sendiri yang first of all positive views. So apa yang saya rasa untuk filem ini, untuk bahagian positifnya ialah dia mengajar kita dalam keharmonian rakyat, berbagai bangsa, berbagai agama. Tapi saya sangat bersetuju filem ini diharamkan. Kenapa? First thing, because dia mengajar ajaran yang sesat. Bukan agama Islam je. Yang saya dapati scene yang saya rasa merupakan ajaran sesat. Firstly, yang bila Suresh makan daging lembu tu kan, it's their god, right? Yeah, their god. And then the second one about Aisyah yang pegang anjing, pegang Milo. And then dalam cerita ni juga, dalam filem Menteri Terbang ni juga saya dapati ada scene yang kita boleh kata soft porn, yang masa ayah dia pakai boxer, if I'm not mistaken. Oh, yes, ada. Saya tengok yang raw, filem dia yang raw. Mungkin sebab saya skip kot. Yes. Jadi dia bukannya isu religion, isu kaum, tapi it's more to ajaran yang sesat. Dan kita tahu juga Suresh dengan Aisyah yang kita boleh katakan watak utama dalam filem ini merupakan underage, people yang underage. So bila mereka melakukan watak sebegitu dengan ajaran sesat, dia macam mengajar benda yang tak elok lah. Jadi saya bersetuju untuk filem ini diharamkan. Dan bukan itu saja, peranan ibu bapa dalam filem ni juga dia mensalah tafsirkan dan mengajar ibu bapa untuk
tidak mendidik anak mereka dengan ilmu agama yang secukupnya. Contohnya, saya tidak bagi contoh agama Islam je, saya bagi contoh agama lain. Contohnya, anak itu dilahirkan di dalam keluarga Hindu. Jadi, ibu bapa dia sepatutnya sampai dia umur 18, sepatutnya memberikan ilmu agama mengikut apa yang mereka nak lah. Contohnya contohnya kalau macam Islam, ajar solat, hantar sekolah agama dan sebagainya. Betul. Tapi dalam filem ni kita boleh tengok ibu bapa dia sangat liberal yang bagi saya sesat lah. Anak dia baru umur berapa dah kaji kitab Veda, baca Christianity punya betul. kitab. Jadi dia macam dah lah tak ada guide. So it's like ajaran yang sesat lah. Dan mengikut Perlembagaan Persekutuan, our Federal Constitution juga, once that child dah achieve umur 18 baru dia boleh, misalnya kalau dia nak tukar agama, dia tukar. Tapi selalunya dekat Malaysia ni jarang kita dengar kan, sebab memang daripada kecil tu, contohnya kalau dia lahir keluarga Hindu, mak ayah dia akan besarkan dia ikut keluarga Hindu, agama Hindu, Yes, betul. agama Islam. Jadi kenapa tak faham kenapa dalam cerita ni dia nak mengetengahkan kena parenting yang liberal. Maksudnya ajar anak semua agama dulu. Tak baguslah, bagi saya sangat tak bagus, sebab dalam umur mereka yang under age ni, diorang sangat fragile. Jadi diorang tak tahu apa yang bagus, yang buruk, yang mana yang betul. Jadi ya, itu pendapat saya tentang filem ni lah. Tapi macam kalau Priya lah, what I want to add, sesetengah orang dikata macam, benda ni memang ada dekat masyarakat. Dia nak tunjuk sebenarnya. Dia nak kata macam, dia tunjuk tapi sebenarnya dia nak ajar kat penonton jangan buat. Okay, Tetapi dekat ending tu, kan ada satu scene yang kubur mak dia, dia nampak butterfly putih kan. Benda tu incarnation sebenarnya. So benda tu dia menentang agama Islam jugalah. So kita tak nampak betul-betul di resolve lah. So itu kalau saya boleh tambah sedikit lah. Okay. So the next question. So I will read one statement. Okay. Baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri haramkan filem Menteri Terbang ditayangkan di Malaysia atas talian dan mana-mana platform lah. Tapi this filem masih boleh diakses secara online. Dekat Rumah Merah ada, Rumah Biru, macam-macam rumah ada je lah. Memang ada, still ada. Even after they ban pun still ada juga. So, kenapa government pilih untuk censor filem ni, haramkan filem ni, sedangkan filem ni boleh tengok kat online, boleh tengok kat mana-mana, illegal ke? Mostly illegal lah. Sebab view dia dah keluarkan. So, what's your opinion? Okay, so I nak cakap melalui sudut undang-undang. Jadi kalau platform filem yang berada dalam platform internet, dia akan dikawal oleh Suruhan Komunikasi dan Multimedia tu. Dan untuk penapisan filem, dia sebenarnya di bawah agensi lain iaitu Kementerian Dalam Negeri, dan ada akta sendiri iaitu Akta Penapisan Filem. Betul. Jadi sebenarnya untuk Menteri Terbang, since dia tak dimasukkan lagi ke dalam stesen televisyen, stesen panggung wayang, that's why kerajaan cakap kalau filem ni nak masuk kena tapis dulu kan. Tapi diorang tak apply pun untuk ditapis. Sebab Akta Penapisan Filem ni penting, sebab Akta Penapisan Filem ni akan tentukan whether it's legal to be viewed by Malaysian, especially dekat wayang ditayangkan semuanya. Jadi untuk macam Priya cakap tadi, dia berada di Rumah Biru, Rumah Merah. Dia adalah berada di intranet. Maksudnya dia satu medium yang kita susah nak kawal. Dan ianya berada di bawah Communication and Multimedia Act atau Komunikasi and Multimedia. So selalunya under Act ni, Suruhanjaya yang saya sebutkan tadi akan menerima aduan tentang illegal content. So bila mereka menerima aduan tu, barulah mereka Suruhanjaya ni akan mengambil tindakan untuk ban-bankan filem dan semua ni lah. Dan ianya selalunya berada di bawah content code. Tahu tak, kita untuk content creator macam Priya sendiri kan, sebenarnya anda semua di bawah guideline content code. So content code tu memang dia tak bind, tapi you guys must follow the content code so that takkan jadi benda-benda macam ni di ban semua kan.
berbalik pada Menteri Garang Terbang tadi, kenapa still ada? Sebab benda ni dia dekat internet. Dan even SKMM dah ban, dah padam pun, still ada dekat phone, and then diorang post lagi. Ada betul. dekat phone, post Betul, lagi. betul. Ya, it's uncontrollable. So itu je sebenarnya. Sebab kalau kita ikutkan Akta Penapisan Filem, semua tu tak ada isu pun. Tapi sebabkan dia dekat intranet yang di bawah Akta Komunikasi and Multimedia, walaupun dia dah ban, dia masuk balik. Dah ban, masuk balik. Macam itulah. Macam, sorry to say, macam porn lah kan. Even dah ban banyak website pun still ada. Itulah. Betul. Dia macam tak terkawal sebenarnya. Okay. So ada tak macam kalau if Priya can add lah, macam apa yang patut like SKMM tu dia patut buat sebenarnya nak kurangkan benda tu? Not to say tak ada langsung, because it's very hard lah sebab benda tu macam very luas lah sebenarnya. Tapi how nak reduce benda tu sebenarnya? Kalau bagi saya, cadangan saya lah mengambil tindakan dekat creator of this film lah. Supaya dia sendiri mengambil tindakan yang okay, filem dia tak boleh ada kat internet. Sebab sekarang ni kita tak nampak pun betul-betul tindakan undang-undang yang dikenakan kepada the creator of this film, right? So I think the most important thing is like mengambil tindakan dekat creator filem tu. Tak silap I, dia punya director Khairi Anwar. Situ kan. So itulah yang tu first. Yang second, macam saya cakap tadi, disebabkan benda-benda ni dah memang dah ada dekat phone kita sendiri pun kan. Macam even dah padam dekat internet pun still ada. Jadi itu memang uncontrollable, tapi selalunya SKMM akan try their very best untuk padam benda-benda yang macam itulah. Macam contohnya porn kan. Banyak dah website-website porn dekat Malaysia yang diorang dah haramkan dan sebagainya. Alright. Kita pergi pada the third question lah. Is it bila government macam haramkan ataupun censor filem yang dekat online, is it government hilang plot ke ataupun hilang arah? Because macam kita tahu, macam kita ada Akta Penapisan Filem. So basically filem-filem yang nak masuk pawagam, dia akan ditapis terlebih dahulu lah before dia masuk pawagam. Tapi bila online, when we talk about online, dia takkan apply. Orang creator filem dia takkan apply for censorship ke LPF semua tu. So dia akan terus pergi pada online. So what's your exact punya opinion benda ni? Okay, macam saya cakap tadi, jikalau kita mengikut undang-undang, memang lembaga penapisan filem yang dikelola bawah Akta Penapisan Filem tu tak boleh ambil tindakan sebab mereka filem ini sendiri tak masuk televisyen, tak masuk pawagam. Tapi macam saya cakap tadi, dia berbalik kepada SKMM yang mencegah apa benda semua yang terjadi dekat internet. Macam saya cakap tadi, memang dia terhad, limited kuasa SKMM ni sebab bila once dia berada di internet, memang forever is there. So it's hard lah untuk kita nak cakap kerajaan hilang plot apa benda semua kan. Sebab memang filem itu sendiri dah berada di internet, dan kalau dan SKMM dah padam pun, dah try padam pun, it's still there. And then untuk creator of the film juga, dia patutnya ikutlah content code tu kan. It's his fault lah basically. That's why filem ni boleh ditayangkan di Jogja kan. Jogja filem. Festival filem. Sebab tu Malaysia haramkan. Dan just nak komen lah, dari segi I don't know, korang ambil Mescom semua filem tu kan. I pun tak suka dia punya cinematography. Macam pelik kan. Macam kau nak kata filem tu hebat sangat, boleh masuk lah, tak ada isu. Contohlah kita ketepikan pasal isu tu kan. Macam layak ke dia untuk masuk TV, pawagam? Betul lah. Macam it's like itulah. Okay lah, kalau sebab Priya Mescom, Priya add on lah sedikit cinematography. Susah nak sebut. Okay. When it comes, kalau kita ambil yang sebaris lah, this kind of film, which is Yasmin Ahmad. Arwah Yasmin Ahmad, kalau kita tengok filem dia, perasan tak dia macam a bit of dark sikit. A bit of darker, macam the tone dia bukan gelap, tapi dia a bit of dark sikit. So dia nak cakap pasal isu masyarakat tu sebenarnya. Tapi bila kita tengok Menteri Terbang ni, kenapa dia terang?
That tone terang tu selalunya macam Priya nampak dekat komedi filem. So dengan angle dia yang macam satu angle kan. I tak tahulah tu bahagian, tapi I yang ambil law pun macam apa benda kan filem ni, macam aku buat video assignment je kan, macam tu kan. Macam tu lah. So sebenarnya filem ni yang hilang pride. Okay, so as question seterusnya, is it this media baru macam online ni semua, dia peningkan kepala pemerintah ataupun this LPF, SKMM semua tu, bila diorang ni dah pening, bertambahlah macam kita yang rakyat biasa ni keliru sebenarnya. I setuju lah dengan statement tu. Sebenarnya bila once filem, video yang dah upload dekat internet, sebenarnya dia memberi kesan lah kepada kerajaan, sebab susah nak kawal benda ni. Even cakap dari segi kriminal kan, undang-undang kriminal pun susah nak, contoh sendiri nak detect the criminal yang lari, itu pun susah walaupun dah ada gadget semua. Ini kan pula filem yang hari-hari kita boleh upload, dah hilang upload kan. Jadi memang I would say that kerajaan memang ada hard time lah untuk membendung benda ni. Bukannya Mentega Terbang je, filem-filem lain yang controversial pun susah untuk dihapuskan lah. Teringat satu filem tapi tak boleh nak sebut nama dia, tak disebut. Okay. Sebutlah, I nak tahu. BABI. Oh ya. I heard about it. Siapa? Nawawi kan? Oh, Tapi memang cerita tu tak ditayangkan Malaysia Nawawi pun. China kan? Dia tayang kat luar. Okay. Tapi dia menang filem. Ada kan? Dia menang something for that filem. Yes, betul. Okay. Soalan seterusnya. Okay. Is it patut tak macam kita ban ke ataupun at least censored platform-platform macam Netflix semua tu? Netflix View, Disney Hotstar semua tu. Okay. In regards with this question kan, okay, first of all, I just nak cakap yang Netflix bukan government punya kan. Betul. Jadi mestilah konten-konten dalam tu agak susah untuk dikawal. Tapi kita kan ada Netflix Malaysia. Ya. Tapi Netflix Malaysia tu pun still ada filem-filem. Kalau Priya selalu tengok Netflix kan, ada filem-filem yang I would say yang macam ajaran dia bukanlah, memang sesat lah kalau kita yang berpegang teguh kepada agama kita kan. Tapi selain merepek lah, contohnya LGBT kan. Kadang-kadang cerita untuk budak kecil pun, I baru tahu ada kartun yang LGBT. Maksudnya dia mengetengahkan benda LGBT tu. Animation. Yes, animation kan. Jadi macam agak terkejut kan. Jadi kita boleh ban sebenarnya. Tapi adakah itu di dalam bidang kuasa? Dia sekarang ini bercakap tentang bidang kuasa. Sebab Netflix ni, even Malaysia ban Netflix pun, diorang still boleh beli Netflix yang negara luar. Dan still boleh access sebenarnya. Dan Netflix Malaysia pun, diorang pun bind dengan Netflix yang the HQ dia still kena upload the movie. Maksudnya once kita subscribe Netflix, even though ada filem-filem yang tak apa-apa kan, macam kita tengok kat Netflix sekarang, still kita tak boleh ban secara menyeluruh. Yang kita boleh ban, macam saya cakap tadi, SKMM akan cuba sedaya upaya untuk ban dekat internet yang boleh diakses, yang diorang dapat tahulah. Sebab SKMM ni pun bertindak atas dasar ada aduan. Yes, betul. Ya, pasal illegal content, nudes, porn semua tu kan. So, itulah, itu sebenarnya loophole lah dekat sini kan. Jadi, I rasa kerajaan memang kena fikir lah pasal benda ni. It's not pasal Mentega Terbang pun, sebab banyak konten-konten lagi yang macam memang ajaran sesat kan, yang macam personally lah, I paling tak suka filem-filem yang pasal LGBT. Kadang-kadang I tengok filem tu elok je cerita tu kan, drama tu. Tiba-tiba ada LGBT, macam pelik lah. Macam patutnya benda-benda macam tu tak sepatutnya ada dekat Malaysia punya platform internet kan. Tapi nak buat macam mana, benda tu macam I cakap tadi, susah untuk dikawal. Sebab once ada kat internet, is there. Even betul. Dah delete, ada kat phone. Dah delete, upload lagi, ada kat phone. So that's my take on this question. Tapi kalau macam Priya perhatikan jugalah macam filem-filem dekat Netflix, macam ada certain cerita like, kalau tak silap lah, macam kalau Indonesia ada Perempuan Tanah Jahanam, ada ayat-ayat cinta semua, tak masuk Netflix Malaysia. Tapi sedangkan kita fikir macam cerita tu nothing to do with LGBT semua tu. Tapi
bila tengok dekat Netflix ni ada banyak lagi filem especially from barat yang ada LGBT, and sebenarnya tak ada kaitan pun dengan jalan cerita with LGBT tu. Dia macam pergi tambah. Macam adalah macam contoh baru-baru tengok I Care A Lot tu, dia sebenarnya cerita pasal legal guardian kepada orang tua, tapi dia misuse kuasa dia lah. Tiba-tiba ada scene LGBT semua tu, tapi ada dekat platform Netflix Malaysia tu. So itu macam satu persoalan jugalah. Is it apa kan, sebenarnya macam tak faham jugalah benda tu. Diorang sengaja lah masukkan benda tu. Sebab tu macam I cakap tadi, filem ni merupakan satu medium yang boleh menjadikan ianya pendidikan. Jadi macam mana diorang nak develop yang to society yang LGBT, kita masukkan sedikit-sedikit demi sedikit untuk jadikan LGBT tu halal. Maksudnya nak jadikan LGBT tu normal. Macam itulah diorang masukkan. That's why I kata macam Merdeka Terbang ni patut diharamkan sebelum ianya macam lagi merebak-rebak kan dengan filem yang lain. Betul. Macam LGBT sebenarnya dia start sikit-sikit je. Lama-lama negara ni ikut negara ni. Betul. Macam tu lah. Sebab tu I cakap filem ni memberi implikasi tau sebenarnya. Maybe kita nampak macam okay dia filem je, tengok je lah kan. Tapi tak, sebenarnya it's education. Dia mengajar kita. Betul, setuju. Apa pendapat Zack kalau kita tengok akta penapisan filem, it's 2002 and sekarang kita 2023. So patut tak sebenarnya macam patut dipinda, and also the guideline macam kalau biasanya macam filem nak pergi pawagam, dia akan melalui LPF dulu. Then baru kalau lulus pergi pawagam. Dia adalah lulus with lulus dengan betul-betul lulus, macam lulus dengan cemerlang, lulus dengan ada suntingan, dia kena bagi balik dekat production house untuk repair ke anything, ataupun memang tak dapat ditayangkan langsung, so this production house kalau tak salah saya dia akan hantar dekat jawatan kuasa rayuan. So patut tak, sebab dia 2002 and now kita 2023, so patut tak sebenarnya dipinda? First of all, I nak cakap baguslah Priya tahu kan atau penapisan filem semua tu. Kalau I tak ambil law, I tak tahu. I malas ambil tahu kan. Okay, so basically bawah atap penapisan filem ni dia ada lebih kurang 56 section lah. So yeah, it binds lah the film kan, the content creator semua, the film creator semua tu. So in my opinion, patut ke tak dipinda tu, first of all kita kena tengok dulu apa the content of the atap penapisan filem. Jadi bila saya semak atap penapisan filem ni, sebenarnya it's like general je. Maksudnya apa yang dia akan tengok. Contohnya once filem tu dihantar ke lembaga penapisan filem, dia akan tengok tema, genre, setting dia, whether ada nudes ke, sesuai tak dengan kehidupan masyarakat di sini dan semua itulah. Jadi kalau nak kata dipinda tu, I wouldn't say that dia patut dipinda. Sebab memang sepatutnya law yang general ni dibuat supaya langkah-langkah yang mereka ambil tu, mereka tahulah nak ambil langkah apa. That's why the law untuk atap penapisan filem ni quite general lah. Sebab dia lenient, sebab maybe akan berubah. Maksudnya impliedly berubah, bukannya law tu berubah. Maksudnya cara diorang tu mungkin berubah mengikut peredaran zaman. Tapi bagi saya maybe ada langkah untuk kerajaan, bukanlah nak cakap melonggarkan, tapi macam itulah, melonggarkan sedikit. Contohnya macam isu-isu sensitif ni, maybe kita boleh buat lah filem macam tu. Contohnya, I tak tahu Priya dah tengok ke, I baru ni tengok cerita Shahruhan yang Jawan tu. Oh, tak tengok lagi. I tengok kan, it's about politics lah, how dia against the corruption. Tapi kalau Malaysia, kalau buat filem macam tu, memang tak lah kan. Kita buat pasal kerajaan kan, memang bukan isu 3R je. Isu pasal kerajaan, filem kerajaan pun susah untuk LPF nak lepaskan kan. Ada itulah one to jaga, tapi it's about police lah. Ya, itulah nak cerita betapa ketatnya. Maksudnya sesebuah filem tu baru boleh ditayangkan semua tu kan. Jadi I wouldn't say it's about dipinda, tapi maybe dilonggarkan sedikit dari aspek yang macam isu tu lah. Macam kalau pasal politics, maybe boleh start dah kot slow-slow untuk benarkan. Tapi pasal agama ni, sebab dia bukan masalah isu sensitif. Sebab agama ni sebenarnya dia more tu ajaran yang sesat. That's why dia patut diharamkan. Tapi I bersetuju kalau filem-filem yang macam
mengetengahkan isu politik, isu-isu yang sensitif tapi dah dibuat di negara-negara lain. Maksudnya yang tak, selagi ianya tak bercanggah dengan undang-undang kita, seperti macam bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan agama-agama lain pun, bercanggah dengan cara hidup masyarakat Malaysia. Kenapa tak nak benarkan, betul tak? Macam cerita Jawan tu, ya Allah, I macam respect gila lah Syaruhan dengan isteri dia, Razila yang buat cerita tu. Dia macam about how they against the corruption, pasal soldiers, macam bagus lah. Lepas tu I macam terfikir lah, kenapa bila Malaysia nak buat filem-filem macam ni, dan bila Malaysia nak sampai tahap macam ni. Even Indonesia pun dah start up diorang punya team punya filem kan. Betul. Korea jangan cakap lah. So bukan berbalik kepada soalan tadi, ia bukannya dipinda tapi maybe melonggarkan sedikit tentang isu genre filem itu sendiri lah. Sebab kalau mereka kongkong industri filem, sampai bila pun kita tak boleh sampai macam contohnya majulah macam filem-filem yang tu kan. Tapi dalam melonggarkan mestilah ada had dia. Macam kebebasan bersuara juga. Kita boleh bersuara tapi it's limited. Kan? Ya, betul. Tapi kan kalau cakap pasal censorship ni, susah benar nak sebut. Okey. Kalau kita pernah dengar lah, dulu ada Dukun. Dukun ni tahun 2006 sepatutnya ditayangkan, tapi dia dah ban. 2018 itu pun lepas dah leak dekat Facebook ke mana tak tahulah alamat tersebut, tapi tak apalah, whatever lah. Okay, dia dah leak dah sebenarnya, baru dibagi untuk ditayangkan. Sedangkan before the tahun 2018 tu, sebenarnya ada je filem yang lebih kurang macam tu. Contoh macam Juanita. Banyak actually filem-filem yang macam ada keganasan filem Malaysia. So yang tu dia bagi ditayangkan tapi ada cutscene. Ya, cutscene so benda ni, is it sebenarnya, adakah dua orang pun sebenarnya confused which one yang patut ditayangkan, which one tak patut ditayangkan? Sebab kita tahu lah macam cerita Dukun ni memanglah dia true story, tapi dia dah diolah semua tu. So sebenarnya macam mana? How do you think? Okay, pasal filem Dukun tu sendiri kan, ini melalui pembacaan saya lah kan. Dukun tu apa yang scene yang diorang cut ialah macam keganasan kan, contohnya bunuh-bunuh, dan ada scene yang macam tak patut, seksi semua tu kan. So kalau I bersetujulah untuk cut scene tu. Tapi kalau dah banyak sangat scene yang di-cut sampai diorang kata tak faham kan, sampai tak faham filem tu pasal apa sebenarnya. I rasa berbalik kepada LPF lah, patutnya tak payah bagi tayang terus kan. Maksudnya betul. Ban terus lah. Sebab ada banyak sangat isu kan. Contohnya, fahamlah dekat Malaysia, kita bukannya pasal isu 3R tu je, tapi pasal isu nudes, porn kan. Macam negara-negara ni, diorang dah start macam terbuka about that. Tapi I don't think Malaysia should follow. Sebab kalau I pun, I tak nak anak I tengok benda-benda porn kan dekat TV, dekat pawagam apatah lagi kan. Macam, sebenarnya, that's why I cakap tadi, yang atas penapisan filem tu, sebenarnya, it should not be amended lah. Tapi maybe longgarkan sedikit tentang genre filem tu. Tapi bila kita sentuh mengenai isu-isu yang tak boleh, then tak boleh lah. Janganlah kita just nak, okay, mentang-mentang macam I cakap tadi, nak filem Malaysia ke negara luar, tapi kita benarkan macam porn masuk, LGBT kan. Tak boleh lah. Betul. Maksudnya, stand on our own identity. Kan, Malaysia ada identiti sendiri. Betul. Even bukan Islam pun, agama lain pun mengajar kita untuk tak tengok benda-benda yang buruk kan, yang tak baik. Ya, macam tu. Alright. So, kita pergi next question. So, apa sebenarnya kesan kat industri filem Malaysia kalau Mentega Terbang ni diharamkan? Okay, diharamkan Yes. So, I wouldn't say it's kesan lah. It's more to benefit. Sebab bila dah terjadi macam ni kan, the film creator, the director, ada penulis skrip semua tu akan lebih menjaga lah. Maksudnya before you want to make a film, you have to make a research. Maksudnya apa yang boleh, apa yang tak boleh dekat Malaysia ni. Macam saya cakap tadi, memang kita nak filem kita sampai keluar yang di-recognize oleh negara luar, tapi stand on our own identity. Maksudnya bila dah kata benda tu tak boleh,
tak boleh lah. Maksudnya is against nature, contohnya macam LGBT, porn semua tu kan. So yeah, I wouldn't say is kesan, tapi pengharaman filem Mentega Terbang ni maksudnya membukalah mata director, pembuat filem, penerbit filem yang okay, Malaysia is not macam sangat lenient untuk membenarkan you membuat cerita-cerita yang against our society teaching kan. So yeah, that's my take on this question. Tapi kalau andai katalah if memang these filmmakers nak buat isu agama juga, why not macam kalau Priya cadangkan mungkin waktu after dah script tu dah ditulis, why not check dengan Jakim ke? Betul. Jakim, right? Ya, Jakim ke Jais? Jakim. Macam ada macam cerita Munafik kalau tak salah saya. And then ada drama about it's about Aminah Hudud ke apa dia ajaran sesat juga. Diorang buat cerita based on that scenario. So diorang memang refer the script pergi dekat Jakim before tayangan. If I may add, macam filem-filem Korea pun, drama-drama Korea, even diorang nak buat cerita pasal lawyer pun, diorang ambil lawyer yang memang expertise in that field, buat kajian dulu, buat research, buat deep research, ambil diorang punya pendapat, baru diorang boleh hasilkan sesuatu dan mengambil masa yang lama. Jadi macam saya cakap tadi, filem Mentega Terbang ni maybe macam saya cakap juga tadi, bukannya it's not to kesan lah, it's like macam benefit supaya macam filem creator lepas ni contohnya hasilkan filem yang lebih berkualiti, ambil nasihat orang yang expertise dalam bidangnya. Contohnya kalau macam ni agama kan, panggil expertise dari expert dari agama Islam, expert dari agama Hindu, expert dari agama Christianity kan. So barulah you boleh buat filem yang berkualiti dalam masa yang sama, tak sesat. Betul tak? Betul. Alright. So kalau kita tengoklah macam cerita-cerita kalau dekat luar semua tu, cerita yang menarik bila dia ada konflik, plot twist semua tu. Tapi if Malaysia just membenarkan filem-filem yang selamat, very pleasant, tak sentuh isu kontroversi, bukankah sebenarnya dia macam dia akan beri efek pada dunia hiburan, especially filem, and also the pemikiran Malaysia pada jangka masa panjang? For that question kan, I just nak cakap yang kebebasan suara boleh, apa lagi kita boleh berkarya, kita boleh menyuarakan pendapat kita, tapi it's limited. Contohnya saya bagi contoh dekat rumah je lah. Apa jadi kalau ibu bapa dia lantaklah anak dia nak buat apa macam kan, macam maksudnya tiada guidelines ataupun tiada law yang cakap okay, you tak boleh keluar rumah selepas 12 malam, you tak boleh ni, you tak boleh tu. Contohnya kalau mak ayah kita benarkan je kan, mesti anak tu akan tak jadi someone lah maksudnya kan. Macam tu juga dengan filem. Kalau kita nak cakap yang macam terlalu strict lah filem industri law Malaysia ni kan, tu tak boleh, tak boleh ni, tak boleh tu. So tak boleh juga sebab kalau Priya just sebagai nak bagi tahu Priya, selalunya kita buat sesuatu akta tu dia bermakan tahun dan ada handset parlimen. Handset parlimen tu kenapa akta itu dibuat? Kenapa? Maksudnya kenapa akta itu diwujudkan? Sebab dia nak sesuaikan dengan cara hidup kita dekat Malaysia. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi macam saya cakap tadi, bukannya kita tak nak filem-filem kita pergi ke peringkat international, tapi stand on our own identity. So maksudnya negara kita negara yang menolak LGBT. Tak bolehlah buat filem pasal LGBT. Negara kita ada pelbagai agama. Dan pelbagai agama itu sendiri ada cara hidup tersendiri. Jadi macam Mentega Terbang tu dah lah pasal menghina agama, bukan agama Islam je, agama Hindu pun yang Suresh makan. Kristian pun ada. Kristian pun ada. Ya. Macam itulah dia menghina agama, menghina society dalam Malaysia ni. Jadi it's about that lah. Bukannya pasal Malaysia terlalu strict tak bagi filem-filem begini ditayangkan. Macam saya cakap tadi, memang betul agak strict lah filem Malaysia sebab maybe kita banyak isu. Tapi macam saya cakap tadi, saya cadangkan untuk kerajaan lebih lenient untuk supaya pembuat-pembuat filem ni boleh buat filem yang macam politics. Maybe kita tak boleh touch about agama sebab yang agama kebanyakan yang diorang buat ajaran sesat.
Betul. Sebab kalau nak buat agama pun macam saya cakap tadi, panggil expert daripada yang agama-agama yang mereka nak buat tu, baru boleh buat. Jadi, I wouldn't say that kerajaan dan undang-undang tu memberi kesan yang filem Malaysia tak boleh naik. Tapi, I would say that sebenarnya ia memberi kebaikan supaya filem-filem yang ditayangkan kat Malaysia ni tak against our nature, tak against our identity, macam itulah. Right, so this is the last question lah. So, how about kalau macam ni, like rakyat yang tentukan which filem yang okay yang boleh ditayangkan, the guidelines, which one okay, tak okay. So, how? Macam mana? Maksudnya Priya just nak cakap yang, okay, biar jadi ditayangkan, maksudnya rakyat nilai sendiri benda tu bagus ke, benda tu buruk. Betul, ya. Okay, so, macam saya cakap tadi, filem is another way of education, right? So, bila sesuatu filem itu ditayang, dia patutnya macam ni, dititik beratkan tentang isu siapa yang tontonnya, siapa, isu apa. Jadi dalam atap penafisan filem tu dia ada whether this filem untuk tontonan umum, tontonan 13 ke bawah, tontonan 18. Jadi sebab tu pentingnya undang-undang atap penafisan filem ni, supaya macam saya cakap tadi saya tak nak anak saya tengok benda-benda yang bukan-bukan kan, benda-benda yang ajaran sesat. Dan bila mereka bawah umur 18 ni, mereka still fragile. Jadi mereka macam, maybe benda yang diorang tengok tu salah, tapi diorang like macam okay salah, tapi they still want to do it because they see, they saw it. So it's not nice lah, tak bagus lah kan untuk pembesaran mereka semua. And then berbalik kepada soalan tadi, kita tentukan yang mana baik, yang mana buruk. Okay, kalau macam kita dewasa, bolehlah tentukan kan yang mana. Maksudnya Menteri Terbang tu, kalau I tahulah macam okay, Islam tak boleh pegang anjing. Kalau macam Hindu tak boleh makan daging dan holy water semua tu kan. Tapi bayangkan kalau macam budak-budak kan yang tengok, mana diorang tahu nak menilai. So, it's back to law. Maksudnya, if you want to make a film, follow the law. Tapi kerajaan juga patutlah review ke undang-undang ni kan. Maksudnya, maybe macam saya cakap tadi, lenientkan sedikit tentang isu yang boleh diketengahkan dalam filem. Gitulah. It's both side lah actually. Okay. So, kita dah end of our podcast. So, Zack ada apa-apa tak nak bagi last words untuk wrap up? Okay, so, untuk wrap up, I just nak cakap yang kebebasan bersuara boleh, tapi it's limited under our federal constitution. And then, jika nak bersuara pun, mestilah betul. Maksudnya, sebelum kita bersuara, buatlah kajian dahulu. Buatlah segala benda tentang sesuatu isu tu, kita tahu segala-galanya. Baru kita bersuara dan membuat karya dan sebagainya tentang isu itu. So, that's all from me. Thank you, Priya and My Campus Radio for inviting me. Alright, thank you to sudi jadi guest kita untuk bincangkan topik ni. Okay, jangan lupa follow media sosial MKR di Instagram, Facebook dan mana-mana platform. Jom berubah bersama MKR, My Campus Radio. Sekian, terima kasih. Bye. Bye.